السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان رحمكم الله جميعا. Saudara-saudari, hadirin hadirat, para pelajar dan para penonton, semoga Allah merahmati saya dan anda semua. Kita bersyukur kepada Allah Azza fi'ulahu yang dengan limpah kurnia dan rahmatnya kita dapat bersama-sama pada pagi ini meneruskan pengajian kita dalam siri-siri pengajian tasawuf kita. Dan setelah mana kita alhamdulillah menyelesaikan kitab yang pertama daripada siri-siri pengajian tasawuf ini, iaitulah kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa' karangan Syekhul Islam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Pada pagi ini kita akan memulakan siri pengajian yang baharu, siri yang kedua bagi pengajian ilmu tasawuf ataupun tahqiqut tauhid, iaitulah A'malul Qulub. Kita akan memfokuskan perbincangan tentang amalan-amalan hati yang utama seperti ikhlas, raja, khauf, mahabbah, tawakkul dan lain-lain. Ya. Cuma teks kitab ini dia tidak ada, setahu ana lah, wallahu alam, sampai setakat ni tidak ada terjemahan. Jadi sesiapa yang nak mengikuti kelas ini yang boleh berbahasa Arab, dia boleh gunakan teks kitab yang mungkin anda rasa ada bersih PDF-nya, wallahu alam. Itulah kitab karangan Syekh Khalid As-Sabt hafizahullah ta'ala yang berjudul A'malul Qulub. Dan bagi yang tidak ada kitab, tidak mengapa, dia boleh ikuti terjemahan kita secara langsung daripada kitab ini. A'malul Qulub, a'mal kalimah jamak, kata plural daripada amal. Daripada amal. Orang Melayu kata amalan. Orang Melayu kata apa? Amalan. Daripada perkataan amal. Orang Arab kata amal. Amalun. Jamaknya, kata banyaknya, kata pluralnya ialah a'mal. A'mal. Ya. Dan al-qulub ialah kata jamak juga bagi qalb. Ya. Disebut a'malul qulub, disebut a'malul qalb, disebut al-a'mal al-qalbiyah. Ya. Iaitulah membincangkan amalan-amalan yang berkaitan dengan hati. Amalan yang berkaitan dengan hati. Seperti mana yang kita tahu, ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa iman terdiri daripada qaulun bil qalbi wal lisan wal amalu bil qalbi wal lisani wal arkan. Komposisi iman terdiri daripada dua perkara, ucapan dan amalan. Ucapan terbahagi kepada dua. Ucapan hati, iaitulah at-tasdiq, membenarkan, i'tiqad. Dan yang kedua ialah amalan ataupun qaul, ucapan lisan, iaitulah mengucap dengan dua kalimah syahadah. Dan yang komposisi yang kedua amalan, iaitulah amalan terdiri daripada tiga perkara. Amalan hati, amalan lisan dan amal anggota badan. Dan tidak diragui lagi bahawa asal iman itu ialah fil qalb, pada hati. Ya, pada hati. Pada dalaman jiwa, perasaan. Ya. Yang kita nak maksudkan dengan amalan hati ini ialah perasaan, emosi. Kerana al-qalbu, jantung ini tempat bersematnya
perasaan. Perasaan kita. Apakah yang kita kena rasa sebagai seorang hamba? Ya. Apakah yang kita kena rasa terhadap Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang kita kata amalan hati ni. Nak bincang kita sebagai hamba Allah, apakah perasaan yang kita kena ada terhadap Allah Subhanahu wa taala? Apakah feeling, emotion yang seorang hamba mesti ada terhadap Tuhan? Dan feeling ini, emotion ini yang disebut dalam bahasa Arab sebagai al-iradat, ya, kehendak. Diterjemahkan dalam bahasa Melayu sebagai kehendak. Tetapi dia maknanya ialah iradatul qalb. Benda-benda yang dibawa oleh hati. Dan hati membawa anggota badan untuk bergerak. Ya. Maka tidak dapat dinafikan lagi sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, kita semua sudah tahu bahawa asal iman itu dalam perasaan kita. Asal iman ialah perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman istabra'a Nabi kata faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'i hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb. Seperti mana yang kita sering belajar hadis ini, kita sering mendengar hadis ini bagi orang yang mengikuti pengajian di mana jua, sudah tentu tidak asing lagi. Hadis ini mungkin sudah melekat dalam ingatan kita. Mungkin kita semua sudah memahaminya, menghafalnya, mengetahui maksudnya. Nabi SAW bersabda, halal itu jelas dan haram itu jelas. Wa bainahuma, dan di antara dua perkara ini ada perkara-perkara yang samar-samar, yang tidak diketahui oleh banyak orang. So halal itu jelas. Yang halal itu jelas. Ya, yang haram pun jelas. Ya. Tetapi ada perkara ketiga. Perkara yang dia tidak terang kepada kebanyakan orang. Bukannya benda itu sendiri tak terang pada dirinya, tetapi dia tidak terang pada penilaian orang, judgement orang. Kerana kecetakan ilmu. Benda-benda yang kita anggap, yang kita boleh kata sebagai benda-benda yang daqiq, yang mendalam. Ada perkara-perkara asas halal, asas haram ini jelas. Tetapi ada perkara mutasyabihat yang kita kata tidak jelas. Nabi kata barang siapa yang menjauhi perkara yang tidak jelas, dia telah membebaskan agamanya dan maruahnya daripada tuhmahan jahat. Sesiapa yang menjebakkan dirinya ke dalam perkara syubhat, sudah pasti dia menjebakkan dirinya ke dalam perkara yang haram. Seperti pengembala kambing yang membawa kambing yang meragut rumput di kawasan, di sempadan tanah larangan. Sesungguhnya bagi setiap raja itu ada tanah larangan. Jadi bila kambing itu dah meragut rumput di dekat dengan taman larangan, hampir sahaja kambing itu akan masuk. Ya. Maka Nabi kata setiap raja itu ada tanah larangannya. Dan tanah larangan Allah itu ialah perkara-perkara yang Allah haramkan. Jadi kita jangan pandai-pandai nak pergi dekat-dekat sempadan. Sesungguhnya kata Nabi, dalam jasad manusia ini ada segumpal darah mudrah yang kalau ia elok, eloklah seluruh jasad. Kalau ia rosak, rosaklah seluruh anggota badan. Dan kita dah belajar ya, dalam kelas yang lalu, siri yang pertama,
bahawa mudghah ini, jantung ini, al-qalb ini adalah malikul a'dha'. Ialah anggota tubuh. Bagaimana Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah memberikan kepada kita analogi yang sangat indah, yang sangat menarik, yang sangat cantik. Ya. Bagaimana anggota badan ini adalah tentera-tentera dan jantung hati ini adalah raja. Dan syaitan hakikatnya dia cuba untuk merampas, ya, takhta raja ini. Ya, yang mana di jantung inilah bertakhtanya logik manusia, pemikiran yang waras, fitrah yang sejahtera, perasaan yang sahih. Ya. Dan ada dua benda yang cuba nak menceroboh dan merampas jantung ini daripada pemikiran dan fitrah yang sejahtera. Apa dia? Hawa nafsu, syahwat, dan juga syaitan. Ya. Subhanallah. Ya. Jadi kita boleh kata kita dah ambil banyak benda juga sebenarnya, tapi cuma kitab yang kita nak belajar kali ini dia lebih sistematis, lebih tersusun. Dan kebanyakan perkara ini juga kita telah mempelajarinya dalam kitab Tauhid secara perinci berkenaan dengan amalan-amalan hati. Jadi poinnya, hati ini adalah tunjang, adalah asas. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tak pandang rupa paras dan tubuh badan kamu. Kerana itu Allah Ta'ala yang jadikan dalam membuat penilaian terhadap ganjaran dan hukuman. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi dia melihat kepada hati kamu dan amalan. Jantung hati ini dan amalan. Kerana apa? Kerana jantung itulah yang menggerakkan amalan. Seperti mana kita kata jantung ini adalah punca tubuh badan kita ini boleh bernyawa kerana dia yang mengepam darah yang berisi oksigen. Ya. Maka demikian juga dialah yang mengepam iradah, kehendak yang menyebabkan anggota tubuh kita bergerak dan bertindak balas. Dan macam kita dah belajar baru ni dalam kelas yang lepas, yang sini, yang lalu, bahawa pergerakan alam ini adalah berpunca daripada al-harakah al-iradiyah yang berteraskan kepada mahabbah dan iradah. Ya, jangan lupa itu. Ya, apa yang kita belajar pada kelas yang lepas, apa yang kita dah baca selama 4 tahun kata silap anak daripada kita ada wa dawa, janganlah disia-siakan. Naam. Baik. Jadi musannif pengarang pun dalam permulaannya, persediaan beliau dalam kitab ini, dia menyatakan bahawa tidak tersembunyi lagi la yakhfa anna li a'malil qulub manzilatan wa qadran wa jalalah. Bahawa amalan jantung, perasaan jiwa kita ini mempunyai, ya, emosi kita ini mempunyai kedudukan yang tinggi, yang mulia dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan satu rukun, satu bahagian yang sangat penting yang merupakan raja kepada anggota badan, dan iaitulah jantung kita. Ya. Maka bila kita berbicara tentang hati, tentang jiwa ini, tentang perasaan ini, inilah yang ulama tasawuf bincangkan dalam ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf ni dia bincang. Dia adalah satu bahagian daripada ilmu akidah. Ya, satu bahagian daripada ilmu akidah. Sebab itulah ilmu tasawuf ni, hadirin hadirat dirahmati Allah, dia mengikut aliran akidah seseorang. Tasawuf ni dia tidak ada satu kita kata pegangan khusus. Ya, tasawuf ini ialah ilmu yang membicarakan tentang amalan hati. Ya. Tetapi perbicaraan itu diarah mengikut pahaman atau ilmu ketuhanan yang dipegang. Bergantung kepada, kerana macam kita kata, bila kita kata amalan hati ni apa? Perasaan kita kepada Allah, kepada Tuhan. Our emotion towards God, our feeling towards God.
how we should feel as a servant to our Lord. Itu yang dimaksudkan dengan perbincangan amalan hati. Okey? Jadi, dia ada dua perkara. Perasaan dan benda yang dirasai. Ya? Al-his dengan al-mahsus. Ya? Al-his dengan al-mahsus. Perasaan yang kita rasa dalaman kita ini dan benda yang kita rasa. Perasaan kita ini syuur. Ya? Kita punya syuur ataupun diterjemah dalam bahasa Arab sebagai syuur. Asy-syuur ya yata'allaq bi al-mash'ur bih. Al-mash'uri bih. Yang dirasai. Ya. So dia bergantung kepada macam mana kita tasawur, kita ada gambaran tentang benda yang kita nak feel, yang kita nak rasa. Kita, perasaan kita kepada harta. How do we feel about money? For example, masalahnya. Itu bergantung kepada tasawur kita tentang harta, kedudukan harta. Kalau kita anggap harta itu adalah yang paling penting, kita faham nilai harta, nilai duit, nilai wang, kita menghargainya. Tetapi kalau kita bagi duit, nota, duit 100 kepada orang yang tidak ada akal, yang tidak tahu ini adalah duit 100, kepada kanak-kanak kecil, bayi yang tidak tahu apa-apa, apakah perasaannya pada duit ini? Tidak ada apa. Mungkin dia koyak, mungkin dia campak. Kerana dia tidak ada tasawur yang sahih berkenaan benda yang dia pegang, maka dia tidak ada rasa sayang, rasa kasih kepada benda tersebut. Ya. Maka oleh sebab itu perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, our emotions toward God Subhanahu wa taala, our feeling towards God Subhanahu wa taala depends on our i'tiqad, our faith. Macam mana kita faham tentang Tuhan. Secara khusus yang kita sebut di sini ialah apa yang kita faham tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. So di sinilah betapa pentingnya peranan kita dalam memahami tauhidul asma'i was sifat. Penting untuk kita sebelum kita suluk, sebelum kita berjalan menuju kepada Allah Azza fi'ulahu, kita mempunyai tasawur yang sahih tentang Tuhan, tentang sifat-sifatnya. Sebab itulah Syekh Al-Wasiti rahimahullahu ta'ala, seorang ulama tasawuf yang masyhur dan juga anak murid kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dia letakkan dalam kitabnya syarat pertama untuk orang yang nak suluk, untuk orang yang nak menempuh jalan kesufian ini ialah dia mesti tashihkan i'tiqadnya, mempercayai bahawa Allah Ta'ala itu istiwa di atas arash, terpisah daripada makhluknya. Kenapa? Kenapa dalam banyak-banyak sifat Tuhan, yang ini yang dia sebut dulu. Bahkan dia kata ini syarat yang pertama sebelum yang lain. Nak habaq kata punya pentingnya. Kenapa jadi macam itu? Kerana bahayanya bila kita tidak ada tasawur yang sahih tentang Tuhan, tentang sifat-sifatnya, dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah ini disebab feeling. Our ibadah to Allah Subhanahu wa taala, ibadah actually is our expression
of our feeling. It's an expression of our feeling toward God. Our expression, feeling expression toward God, the Almighty Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya apa nama? Melayu kata apa? Ekspresi. Tak apalah, pakai dulu lah kataan tu. Nak cari perkataan baku tak ingat. Ya. Kita punya ekspresi perasaan kita. Ya. Berkenaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita akan luahkan, yang kita akan zahirkan. Ya, yang kita akan zahirkan menerusi. Ya, menerusi apa? Menerusi perbuatan, actions, our deeds. Macam kita dah kata tadi, semua gerak-geri tangan kita, kaki kita, pemikiran kita, pandangan mata kita, pendengaran telinga kita, 4 perkara yang kita bincang dulu, apa dia? An-nazarat wal-lahazat, al-khatawat, al-khatarat, al-lafazat. 4 perkara yang menjadi pintu gate kepada hati manusia ini ialah al-lahazat, pandangan mata, al-lafazat, ucapan lisan, ya, al-khatarat, pemikiran, dan juga al-khatawat, pergerakan kaki dan tangan ini. Ini semua digerakkan oleh jiwa. Dan dia juga adalah pintu masuk kepada jiwa, kepada perasaan. Dia, macam kita kata, dia timbal balik. Macam kita dah sebut dulu, apa dia? Lidah ini adalah, dia mencedok daripada hati dan dalam masa yang sama, dia juga adalah saluran yang memasukkan benda ke dalam hati. Demikian juga mata, demikian juga telinga, demikian juga pergerakan kaki dan tangan, demikian juga pemikiran. Dia bukan sahaja dalaman, dia juga ada luaran. You see? Jadi ini yang kita kena betul-betul faham. Ya, penyerlahan ataupun pengfahiran. Okay. Penyerlahan kepada perasaan kita. Kita menyerlahkan, kita menyingkap perasaan kita. Ya. Dengan perbuatan. Ya. Kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rukuk, kita baca Al-Quran, kita menahan lapar dan dahaga puasa, kita tolong orang tanpa mendapat sebarang ganjaran, kita sanggup berperang jalan Allah Ta'ala mati, tinggal anak isteri, tinggal segala harta benda. Untuk apa semua ini? Ya? Itu perasaan. Tetapi perasaan ini, dia mesti ada hubungan asy-syu'ur dengan dia punya al-masy'ur. Yang dia rasa dengannya. Al-masy'ur itu. Apa yang dia rasa? Yang dia rasa itu pula bergantung kepada tasawurnya, kepada ma'rifahnya. Ya. Hubungan kita sebagai manusia dengan alam ini apa dia? Apakah hubungan yang menjadi kita kata bukan penjana, daripada panggil establisher kepada kewujudan. Our relationship with the outer world, ya, yang menjadi, yang menghubungkan, yang akan mengasaskan kewujudan. Ya. Sudut pandang apa itu wujud ialah al-ma'rifah, ialah knowledge, ya, pengetahuan. Okay. Sebab kita manusia ini adalah az-zatul arif, az-zat al-arif. Kita adalah al-mudrik. Dan alam sekeliling kita ini adalah az-zawatul ma'rufah, az-zawatul mudrakah. Benda yang kita capai, pengetahuan. Yang menghubungkan kita dengan benda ini ialah pengetahuan, ma'rifah, knowledge.
Kan? Dan pengetahuan kita akan membentuk perasaan kita. Ya. So ini adalah bagaimana perkara itu bergerak. Ini adalah sistem yang Tuhan jadikan. Sebab itu Allah Ta'ala mengungkit nikmat penglihatan, pendengaran dan fuad, jantung hati. Ya. Huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Jadi ini adalah penghubung. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat akan memberi input kepada apa yang kita rasa. Ya. Jadi sebab itulah kita kata perasaan hati kita ini yang merupakan penjana kepada ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dipengaruhi oleh kita punya pemahaman, pengetahuan, makrifah tentang Allah. Ya. Jadi sebab itulah ahli tasawuf sendiri dia berbeza mengikut aliran akidah dia. Berbeza mengikut bagaimana gambarannya terhadap Tuhan. Apa yang dia faham tentang Tuhan. Ya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyatakan bahawa secara kesimpulannya orang yang bercakap tentang ilmu hati ini, tentang tasawuf ini terbahagi kepada 3 kelompok, 3 aliran. Yang mana ini adalah 3 aliran besar dalam ilahiyat, dalam teologi. Tidak lari daripada 3 ini. Yang pertama ialah ahli hadis, yang disebut juga dengan ahli sunnah wal jamaah, yang berpegang dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua ialah ahlul kalam, dan yang ketiga ialah mutafalsifah, ahli falsafah. Ini adalah kita kata 3 schools of thought dalam kalangan ahli tasawuf. Ya. Yang mana perbezaan pandangan mereka dalam memahami tentang sifat-sifat Tuhan memberi kesan kepada tasawur mereka tentang amalan hati. Ya, tentang amalan hati. Tidak ada khilaf dalam kalangan ulama tasawuf daripada ketiga-tiga aliran ini bahawa tujuan kita belajar tentang hati, kita nak kenal perasaan kita, ialah untuk merealisasikan ubudiyah yang merupakan tauhid. Yang merupakan tauhid. Ya. Dan ulama tasawuf bila mereka mengkaji tentang tauhid dan didapati kemuncak tertinggi seorang hamba ini, dia boleh capai kedudukan ialah menjadi waliullah. Menjadi waliullah. Kerana makna al-wali ialah yang dekat, yang hampir. Ini orang yang hampir dengan Allah. Tujuan kita beribadat, tujuan kita memperhambakan diri kita kepada Allah adalah untuk kita mencapai wilayatullah, kedudukan yang dekat dengan Allah, mendapat penjagaan dan perlindungan Allah yang senantiasa, yang berterusan, mendapat riayah dan perlindungan daripada Allah, yang digambarkan dalam hadis yang telah pun kita belajar dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Apa dia hadisnya? Yang mana Allah Ta'ala kata, la yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayh. Tidaklah hamba-Ku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan
yang lebih aku cintai selain daripada perkara yang aku fardukan atasnya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasalah seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan tambahan, amalan-amalan sunat, sehinggalah aku mencintainya. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّتِي يَسْمَعُ بِهَا وَبَصَرَهُ الَّتِي يَبْصُرُ بِهَا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Maka jadilah aku, kata Allah Ta'ala, bila aku dah mencintai hamba-Ku tadi, jadilah akulah pendengarannya yang dia dengar dengannya, penglihatannya yang dia mendengar dengannya, tangannya yang dengannya dia memukul, kakinya yang dengannya dia bergerak. Ini adalah hadis yang menggambarkan kepada kita seorang hamba, satu tahap tertinggi seorang hamba. Ya. Yang mana Nabi SAW juga dalam hadis yang lain Nabi gambarkan keadaan ini, iaitulah yang dinamakan sebagai al-ihsan. Apa dia al-ihsan? Itulah Nabi kata, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya. Berdasarkan hadis-hadis ini, para ulama yang mengkaji tentang ilmu hati ini, ilmu tasawuf ini, menyimpulkan bahawa matlamat kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kita menyaksikan Allah, untuk kita syuhud menyaksikan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Menyaksikan Allah di dunia. Apa dia menyaksikan Allah di dunia? Yakni kita merasai, sentiasa merasai dan memahami dan mengetahui dan sedar, dalam keadaan sedar. Kerana kita ada dua benda, tahu dan sedar. Berapa banyak orang tahu satu benda tu berdosa? Ya, dia tahu. Orang yang makan rasuah, dia tahu rasuah berdosa? Biasanya dia tahu. Tetapi ketika dia makan rasuah, awak dia tak tahu ke rasuah tu salah? Dia tahu. Tapi dia tidak cukup sedar. Dia tidak ada syuur. Dia tidak merasakan kehadiran Allah Ta'ala yang memerhati. Dia tidak rasa ma'iyah Allah dengannya. Kebersamaan Allah dengannya. Dia tidak melihat dengan Allah. Tidak mendengar dengan Allah. Tidak menggerakkan tangan dengan Allah. Tidak menggerakkan kaki dengan Allah. Dia tidak menyertakan Allah dalam keadaan hidupnya. Itulah yang masalah. Itulah yang masalah. Kita dapati para anbiya, tahap ubudiyah mereka bagaimana? Apa yang menyebabkan mereka begitu yakin dengan Allah Subhanahu wa taala? Mereka begitu memperhambakan diri mereka kepada Allah Taala. Jawapannya seperti mana kata Nabi Musa alaihissalam, kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Dan kata Nabi SAW kepada Abu Bakar, yang disebut dalam Al-Quran, إذ قال لصاحبه إذ هما في الغار إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا. Rasa kebersamaan Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Ini yang menyebabkan kita akan sentiasa dalam taat kepada Allah. Rasa Allah Ta'ala memerhatikan kita, mengawasi kita. Rasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi sebab itu masyhur kisah dalam orang yang mengaji tasawuf. Ya. Seorang guru, seorang mursyid yang nak tahu tahap didikan jiwa anak-anak muridnya. Dia kata, ambillah burung ini, bawa pergi ke tempat yang tidak ada sesiapa pun yang melihat kamu. Tidak ada siapa pun tengok. Sebelah. 3 orang murid pergi. 2 balik, sembelih burung. Balik main kat tu guru.
Yang seorang ni habaklah aku pergi sembunyi dekat sekian tempat, yang seorang ni habak aku pergi menyorok dekat sekian tempat, aku sembelih. Tak ada siapa tengok. Yang seorang saja balik, ya, tak sembelih. Ya, tak sembelih. Ni Tok Guru dia tanya, siapa tak sembelih? Dia kata Tok Guru kata di tempat yang tak ada siapa pun tengok, siapa pun tak boleh tengok, siapa pun. Umum, kalimah nakirah am. Jadi setelah aku puas cari tempat, aku dapati tak ada tempat yang tidak dilihat oleh Allah Ta'ala. Inilah yang Tok Guru dia nak. Kebersamaan itu. Ya, kebersamaan itu. Ya. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang menyebabkan dia As-Siddiq, yang dia melayakkan dia meneman Nabi SAW? Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Allah bersama dengan siapa? Siapa yang bersama dengan Allah? Ya. Jadi perkara-perkara yang macam ini, bila kata-kata ini adalah hakikat, ini adalah lubuk ibadah, perasaan, ya, maka semua benda ini perlu dijelaskan dahulu tentang ilmu tauhid. Ya. Kerana kalau orang itu dia bangkit 1/3 malam, dia khusyuk, dia tekun beribadah dan sebagainya, dia mungkin akan datang satu warid, kita kata, satu perasaan yang hadir. Kerana ketika itu pada 1/3 malam yang akhir, Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Jadi kita mungkin akan rasa kedekatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Kita akan merasai betapa dekatnya Allah dengan kita lebih daripada waktu-waktu yang lain. Kalau seseorang itu tidak ada keimanan yang kukuh bahawa Allah itu berada di atas arasy-Nya, terpisah daripada makhluknya, Allah adalah wujud yang berbeza dengan kita, Allah adalah laisa kamitslihi syai'. Ya. Apa akan berlaku? Akan berlaku silap. Kerana perasaan ini, tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana akal boleh tersilap, perasaan juga boleh tersilap. Perasaan ini dia boleh tersilap. Seperti mana hawas, panca indera boleh tersilap, akal boleh tersilap, perasaan juga boleh tersilap, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Kita tengah mesej dengan kawan kita, tengah khusyuk duk sembang. Kita hilang tak perasaan sekeliling? Kita tengah cakap telefon, orang ramai ni keliling kita. Tapi sebab kita dah terlalu khusyuk duk cakap telefon dengan kawan kita tu, kita gelak, terbahak-bahak apa semua, kita tak boleh dah orang. Orang heran, tengok dia ni pasal apa? Kan? Orang lah ni main apa? Apa dia panggil tu? Virtual reality, VR. Kan? Hilang tak perasaan dia? Dia hilang perasaan. Dia tak boleh dah orang sekeliling. Kan? Jadi perasaan ni boleh silap tak? Boleh. Boleh tersilap. Sehingga kadang-kadang dia tak rasa diri dia. Kadang-kadang bila kita terlalu kagum dengan sesuatu, kita terkasima, dia panggil dalam bahasa Melayu. Kan? Menyebabkan sirna segala benda lain. Ya? Kerana kita terlalu terkasima dengan sesuatu yang mengagumkan kita, menyebabkan segala yang lain sirna daripada perasaan kita. Betul tak? Inilah apa yang kadang-kadang menimpa kepada golongan yang beribadah jikalau sama ada persiapan diri tidak kuat, tidak kukuh. Ya. Kadang-kadang benda yang dia saksikan itu terlalu kuat, terlalu hebat. Ya.
terlalu overwhelming. Orang putih kata overwhelming. Bila dia sedap, dia rasa, dia menyaksikan bahawa dalam setiap gerak-geri alam ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia tenggelam dalam perasaan itu semata-mata tanpa dia menyeimbangkan perasaannya dengan perkara lain, dengan rasanya terhadap kewujudan dirinya sendiri, rasanya terhadap syariat Allah Ta'ala, suruhan dan larangan Allah, menyebabkan kadang-kadang dia tenggelam. Dia hilang dan sirna daripada rasa diri. Dan ini yang disebut dalam ilmu tasawuf, dia panggil wahdatus syuhud, keesaan dalam penyaksian, ataupun dia panggil al-fana an syuhudis siwa, sirna daripada menyaksikan lain daripada Allah. Ya. Tetapi ini adalah keadaan yang tidak dipuji. Tidak dipuji. Keadaan yang tidak dipuji. Dia tidak dicela tapi tidak dipuji. Jikalau ia berlaku tanpa dibuat-buat, tanpa diusahakan. Ya. Tetapi dia adalah halatu naqsin, keadaan yang kurang. Dan kita dapati keadaan ini banyak berlaku dalam kalangan orang tasawuf yang belakangan. Orang tasawuf daripada aliran ilmu kalam. Ya. Berbeza dengan ahli tasawuf yang awal. Sayyidul Taifah Al-Junaid rahimahullah ta'ala menegaskan bahawa tauhid itu yang dikehendaki dalam ilmu tasawuf ini ialah ifradul qadimi anil hadath. Mengesahkan yang qadim, yang iaitulah Tuhan, daripada yang baharu, yang makhluk. Maknanya kita kena isbatkan di sana ada kewujudan Tuhan dan kewujudan makhluk, duality. Ya. Kita kena sedar dengan dua realiti. Ya. Kerana ini adalah tapak dan asas kepada sudut pandang alam Islam ini. Islam melihat di sana ada dua realiti. Realiti yang berkaitan dengan Tuhan sebagai satu entiti khusus yang berbeza daripada alam, dan yang kedua adalah alam yang berbeza daripada Tuhan, yang ada kewujudan yang tersendiri. Dan Tuhan ada kewujudannya yang tersendiri. Ya. Dalam kita beribadat, kita jangan lupa menyaksikan dua realiti ini. Sebab itulah Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar, ialah mengisbatkan dua realiti. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka. Itu, tengok. Ini adalah Sayyidul Istighfar. Yang dituntut ketika kita nak mohon ampun kepada Allah, kita kena isbatkan dua wujud. Wujud Tuhan dan wujud kita. Yang pertama disebut Allahumma anta rabbi. Ya Allah, kamu adalah Tuhanku, penjagaku, pelindungku. Maknanya kita isbat di sana ada Rabb dan ada Marbub, iaitulah kita. Penjaga dan yang dijaga. Kita yang dijaga, Tuhan penjaga. La ilaha illa anta. Tiada yang berhak disembah kecuali engkau. Khalaqtani. Engkau ciptakan aku. Engkau wujudkan aku. Tengok. Maka ada dua realiti. Tuhan yang mewujudkan dan makhluk yang diwujudkan, yang diciptakan. Tuhan yang mencipta, yang mengadakan, dan makhluk yang diadakan, yang dibuat oleh Tuhan. Wa ana abduka. Aku adalah hamba-Mu. So tengok, kepala Sayyidul Istighfar ni mengisbatkan dua realiti. Realiti Tuhan dan realiti makhluk. Ya.
So tidak ada ruang kalau kita melihat kepada azkar nabawiyah, zikir-zikir Nabi SAW, tidak ada ruang untuk kita terleka atau dilekakan daripada merasai dua realiti ini. Realiti Tuhan dan realiti makhluk. Ya. Semua zikir-zikir Nabi SAW, semua amal ibadah yang diajak oleh Nabi SAW mengisbatkan dua realiti. Ya. Mengisbatkan dua realiti. Bukan satu. Ada dual existence, dui wujud, thunaiyatul wujud, wujudullah wa wujudul makhluk. Dan hubungan di antara dua wujud ini adalah al-khalq wal ijad. Penciptaan. Penciptaan. Tuhan selaku khalaqtani. Engkau menciptakan aku, maka aku diciptakan olehmu. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. Maka aku adalah hamba-Mu. Aku akan berpegang dengan janji ini selama mana aku sehabis mampu aku. Tengok. Dua realiti. Zikir yang paling utama, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, juga mengisbatkan dua realiti. Ya, mengisbatkan dua realiti. Dual existence. Ya, dua kewujudan. Dan hubungan kita dengan Allah adalah Allah al-Khaliq dan kita adalah al-Makhluq. Ya. Jadi kalau kita sedar, dan inilah realiti yang kita nak rasa, syuur yang kita nak. Rasa bahawa kita ni hamba Allah. Inilah dia. Sebab itulah makam tertinggi dalam peribadatan ini ialah kita merasai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab itu ulama tasawuf yang besar namanya Syekhul Islam Al-Harawi rahimahullah menamakan kitabnya Manazilus Sairin ila maqami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah realiti yang kita nak sampai, yang kita ini suluk, yang kita ni seorang salik berjalan nak sampai kepadanya, manazil as-sairin dia kata. Tempat-tempat perhentian orang yang berjalan menuju kepada maqam tempat tinggal yang kekal, iaitulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan Ibn Qayyim mensyarah kitab ini dengan namanya Madarijus Salikin, tangga-tangga orang yang bersuluk untuk menuju kepada maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk kita merasai perjanjian yang kita ulang setiap kali solat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. So di sana ada Tuhan Al-Ma'bud yang kita abdikan diri kita. Kita adalah abdun dan dia adalah ma'bud. Kita adalah musta'in yang minta tolong dan dia adalah al-musta'an yang diminta tolong padanya. So ada dua realiti, dua kewujudan yang berbeza. Sebab itulah ulama salaf begitu menekankan akidah Allahu fawqas samai ba'inun min khalqih. Sebab itu ditanya kepada Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak, Syekhul Islam yang pertama. Orang pertama yang digelarkan dengan Syekhul Islam, Amirul Mu'minin fil Hadith, dan seorang imam dalam zuhud. Ya. Apa kata beliau rahimahullah bila ditanya tentang kaifa na'rifu rabbana? Macam mana kita nak mengenali Tuhan kita? Bagaimana kita hendak mengiktiraf Tuhan kita? Na'rif. Dia kata na'rifu rabbana
bi annahu fawqa arshihi fawqa as-sama'i as-sabi'ah bihad. Kita mengiktiraf, kita mengakui dengan Tuhan kita itu dengan kita mengakui bahawa dia berada di atas arasnya, di atas daripada langit yang ketujuh, dengan pemisahan daripada makhluk. Ini penting, tuan-tuan. Sebelum kita nak menelusuri ilmu tasawuf ini adalah perkara akidah yang mesti diselesaikan, yang mesti difahami betul-betul sebelum kita nak beribadah. Kita kena faham apa makna ibadah. Kita kena mengakui. Nabi kata zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Nak dapat zauq, rasa iman itu. Apa dia rasa iman? Redha Allah akan Rabb, penjaga, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai nabi. Ini realiti yang kita kena ada. Ini adalah tunjang ubudiyah yang kita kena semaikan. Ini adalah pandangan umum yang mesti ada dalam ubudiyah, dalam perhambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Supaya kita tidak menjadi karut. Supaya kita tidak menjadi haru biru. Sudut pandang inilah yang kemudiannya dicelarukan oleh pemahaman akidah yang menyimpang. Apabila golongan tasawuf ahli kalam memasukkan pemikiran akidah mereka ke dalam prinsip ibadah, bahawa Tuhan tidak bertempat, tidak di atas, tidak di bawah, menafikan Allah Ta'ala secara hakikatnya beristiwa di atas arash, terpisah daripada makhluknya, menjadikan Allah sebagai satu entiti wujud yang tidak ada langsung hakikat, realiti. Memisahkan Tuhan daripada realiti. Dan menyebabkan Tuhan itu dilihat melebihi daripada jangkauan akal. Walaupun ahli kalam mengakui beberapa sifat Allah Ta'ala, tetapi cara mereka menyebabkan kita lihat kemudiannya banyak dalam kalangan ahli kalam yang menjebakkan diri mereka dalam bidang, dalam dunia peribadatan, terkeliru dengan hakikat Tuhan. Sehingga ada yang bila berzikir subhanallah, subhanallah, dia kata subhani, subhani, maha suci aku, maha suci aku. Sehingga ada yang kata bila ditanya, siapa kamu? Dia kata tidak ada dalam jubah ni kecuali Allah. Ya. Kerana apa? Kerana akidah ilmu kalam itu memisahkan Tuhan daripada realiti. Tetapi kita, bila kita beribadah, kita rasa kehadiran Tuhan, kebersamaan Tuhan. Akhirnya, perasaan kita tersalah. Syuur kita silap. Dia rasa Tuhan itu dekat dengan dia sehingga dia menyangka Tuhan itu adalah dia. Ya. Tetapi, seperti mana kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ini adalah keadaan yang merintang. Dia adalah hal. Kerana kelemahan jiwa dan juga boleh jadi kerana ketidakmantapan akidah. Sebab itu Ibn Taimiyah kata orang yang macam ini bila dia sedar, dia akan istighfar, dia akan mohon ampun kepada Allah Ta'ala dan dia akan sedar bahawa apa yang dia cakap itu tersalah. Seperti mana seorang lelaki yang terlalu gembira menjumpai semula untanya dan bekalan makanannya di padang pasir, setelah mana dia hilang dan dia menyangka dia akan mati, dia dalam keadaan terlalu seronok, dia tersasul. Dia kata Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Na'udzubillah min dzalik. Perkataan dia kufur. Ya Allah, engkau adalah hamba aku Tuhan.
Sedangkan dia nak kata Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Itu maksud dia. Tapi lidah dia tersasul. Akhta'a. Nabi kata akhta'a min syiddatil farah. Akhta'a min syiddatil farah. Tersilap kerana terlalu gembira. Dan seorang lelaki pesan kepada anak dia, Nabi kata, kalau aku dah mati nanti, bakar mayat aku dan taburkan abu aku ke laut, ke udara, ke darat. Sebar-sebarkan. Kerana kalau Allah Ta'ala berjaya, kalau Allah Ta'ala boleh hidupkan aku balik, dia kata, habislah aku akan diazab. Bila dia mati, anak dia buat macam itu. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan kepada angin untuk bawa balik bahagian-bahagian tubuhnya, air keluarkan. Maka dia pun berdiri depan Allah Ta'ala. Sebenarnya hamba aku, kenapa kamu buat macam tu? Ya. Dia kata, min khawfik ya Allah. Kerana aku takut. Takut kepadamu. Aku takut kepadamu ya Allah. Kerana terlalu takut, dia tersilap. Dia lupa bahawa Allah Ta'ala berkuasa menghimpunkan balik jasad yang telah hancur. Ya. Maka Allah Ta'ala ampunkan dia. Tetapi ini bukan keadaan orang yang sempurna. Ini adalah golongan waliullah di peringkat bawahan. Dia adalah tersilap, tersalah. Dia bukan satu keadaan yang dipuji. Walaupun ia tidak dicela, tetapi ia tidak dipuji. Habis-habis tinggi, orang yang terjadi kepadanya situasi ini, jikalau dia tidak sengaja, maka dia dimaafkan kalau dia segera bertaubat dan beristighfar. Ya. Kemudian kita dapati ada susupan pula pahaman yang lebih menyimpang dalam ajaran tasawuf, iaitulah falsafah. Ya. Falsafah. Dan ahli falsafah, gambaran mereka tentang Tuhan lebih dahsyat, tuan-tuan. Bagi mereka, Tuhan itu tidak lain, tidak bukan adalah wujud yang mutlak dengan syarat itlaq. Wujudun mutlak di syaratil itlaq. Wujud yang tidak boleh diikat dengan sebarang sifat dan keadaan dan kondisi. Jadi mereka jadikan Tuhan itu sebagai satu entiti yang di luar jangkauan akal sama sekali. Tidak boleh difahami, tidak boleh diketahui. Ya. Jadi apabila golongan ahli kalam menjauhkan Tuhan daripada realiti akal, ahli tasawuf, ahli falsafah memisahkan terus Tuhan daripada jangkauan akal, daripada dipahami sifat-sifatnya dan nama-namanya. Bukan memahami kaifiat dan hakikat, tetapi memahami makna pun tak boleh faham. Sehingga di sisi ahli falsafah, apa sahaja sifat yang disebut dalam Al-Quran tentang Allah Ta'ala, ini hanyalah takhyil, hanyalah khayalan. Bukan realiti, tidak ada realiti sama sekali. Ini hanyalah khayalan. Maka ahli tasawuf yang terpengaruh dengan falsafah membina satu konsep yang sangat pelik. Sebab bila main bab ibadah sekarang ini, kita kena jawab persoalan yang penting. Kalau dah Tuhan ini tidak boleh dijangka oleh realiti, dia tidak tahu tentang kita, dia tidak boleh dicintai maupun mencintai, dia tidak boleh mendengar maupun didengari, dia tidak boleh melihat maupun dilihat sama sekali, di akhirat pun tak boleh, di mana-mana pun tak boleh. Dia tidak ada kehendak, tidak ada hubungan dengan alam langsung. Dia adalah al-muharrikul awwalul ladzi la yataharrak. Dia adalah the first mover. Ya? Kalau Tuhan dah begitu keadaannya,
apa makna kita beribadah? Ya. Dan bagaimana kita nak faham kewujudan Tuhan sebagai realiti? Apa realiti alam ini? Kalau Tuhan ialah satu entiti yang kita tak boleh tahu langsung tentang dia. Maka datanglah di sini satu jalan keluar daripada kata Tuhan hanya boleh dicapai oleh perasaan. Tuhan hanya boleh dicapai oleh perasaan, zaut. Ya. Tetapi dalam masa yang sama mereka tidak isbat Tuhan itu ada kewujudan yang hakiki. Maka akhirnya datanglah apa yang penyimpangan yang terbesar dalam sejarah manusia. Akidah yang paling kufur dalam sejarah kekufuran manusia. Yang dinamakan sebagai wahdatul wujud. Ya. Sebelum disusuk dengan pahaman wahdatul wujud, ada penyimpangan dalam tasawuf ini yang dipanggil sebagai al-hulul wal ittihad, yang merupakan akidah yang dianut oleh orang Nasrani, ya, yang mana mereka mengisbatkan Tuhan ada realiti yang berbeza dan makhluk realiti yang berbeza. Tetapi bagi mereka dua realiti ini boleh bercantum, bergabung menjadi satu. Datang golongan wahdatul wujud, mereka kata hulul dan ittihad adalah syirik. Subhanallah. So, kalau kita pergi tanya golongan wahdatul wujud, adakah pahaman yang mengatakan Tuhan dan makhluk boleh bersatu? Sahih? Tentulah. Orang wahdatul wujud akan kata ini adalah syirik. Jawapannya sama dengan ahli sunnah wal jamaah. Jawapannya sama dengan ahli kalam. Kesemua umat Islam bersetuju bahawa akidah mengatakan ada dua realiti. Realiti Tuhan dan realiti alam. Kemudiannya dua realiti ini bergabung. Hulul. Hulul seperti masuknya batu ke dalam air atau gula masuk ke dalam air lalu mencair dalamnya. Daripada dua benda kemudian menjadi meresap. Hanya ada kesan. Ya. Atau ittihad, bersatu, bergabung. Ya. Sehingga kalau ditunjukkan, kalau kita tanya di mana gula, kita tunjuk kepada air. Di mana air, tunjuk kepada tempat yang sama. Ya. Ini memang akidah yang kufur. Tidak ada sanksi lagi. Tidak ada sanksi lagi. Tetapi golongan wahdatul wujud, ya, zahirnya bila kita tanya kepada mereka, dia berkata ittihad adalah syirik, hulul adalah syirik. Baik, Masya Allah, bagusnya. Bagus tak? Nanti dulu, tanya dia sebab apa syirik. Tanya dia, pasal apa syirik? Dan tuan kalau dengar siapa-siapa pun yang menyokong wahdatul wujud, kemudian dia kata hulul dan ittihad adalah syirik, tanya dia, pasal apa hulul dan ittihad syirik? Jangan seronok dulu. Sebab tanya sama dia kenapa hulul dan ittihad syirik, nanti dia jawab kerana Tuhan dan makhluk tidak ada beza, semuanya satu. Sebab itulah wahdatul wujud lebih kufur dan lebih syirik daripada hulul dan ittihad. Lebih kufur dan lebih syirik daripada ittihad. Golongan wahdatul wujud mengatakan bahawa makhluk ini tidak ada wujud hakiki, tidak ada wujud realiti, wujud majazi. Kita ini seperti bayang, zil. Kita ini seperti ombak dengan laut. Seperti bayang dengan objek. Tuhan ialah objek, kita adalah bayang. Kita dengan Tuhan, kita adalah cermin bagi Tuhan dan Tuhan adalah cermin bagi kita. Dia berkata. Subhanallah. Nas'alullah al-afiyah.
Cuba tuan-tuan, perempuan, lihat siapa ucapan golongan wahdatul wujud. Kita dengan Tuhan bayangkan bayang. Tidak ada wujud, tidak ada realiti. Kerana dia kata wujud kita ini dulunya kita tidak ada. Kemudian kita akan kembali kepada tidak ada. Hanya Tuhanlah wujudnya yang wajib, yang qadim, yang azali. Jangan terpedaya dengan perkataan. Dia kata wujud kita bukan wujud sendiri. Wujud kita kerana Tuhan wujud. Salah. Ucapan ini salah, tuan-tuan dan perempuan. Kita wujud bukan kerana Tuhan wujud, tapi kerana kita diwujudkan oleh Tuhan. Kerana kita dicipta oleh Tuhan. Kalau kita kata kita wujud kerana wujudnya Tuhan, ini balik kepada perkataan ahli falsafah bahawa Tuhan itu adalah illatun mujibatun bidzatih, dan kita ini adalah ma'lulatun litilkal illah muqarinatun zamaniyan laha, yang membawa kepada aqidah qidamul alam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini adalah satu perkara yang berbahaya. Ya. Kemudian dia kata alam ini sudur. Bukannya dicipta oleh Tuhan, tetapi dia menurun, menjelma, tajalli daripada Tuhan. Alam ini adalah jelmaan. Tuhan adalah al-insanul kabir dan manusia adalah al-insanul saghir, al-insanul kamil. Bagi mereka Tuhan adalah realiti yang meliputi alam dengan pelbagai aliran. Atau wujudnya pun dia bukan sejenis, dia ada 3 aliran yang besar. Aliran Ibnu Arabi, aliran Al-Tirmidzi, Sadruddin Al-Qunawi, dan aliran Ibnu Sab'in. Dan di antara aliran Ibnu Sab'in dengan aliran Ibnu Arabi ada pertelagahan sehingga membawa kepada pengkafiran. Sabit dengan sanad yang sahih, Ibnu Sab'in melaknat Ibnu Arabi. Nampak? Kerana Ibnu Sab'in melihat konsep wahdah Ibnu Arabi tidak sempurna. Ibnu Arabi masih mengisbatkan di sana ada juzuk yang dia melihat seolah-olah ada 2 realiti. Sebab itu dalam mazhab Ibnu Arabi, Syekhul Islam Ibn Taimiyah kata Ibnu Arabi ini mazhab dia yang paling ringan. Dia adalah wahdatul wujud yang paling ringan. Sebab itu dalam mazhab Ibnu Arabi kita masih lagi boleh disebut sebagai hamba. Dan kita masih lagi kena taat kepada syariat. Kita kena buat amal-amal yang Tuhan suruh. Tapi kalau dalam mazhab Ibnu Sab'in tidak ada lagi. Tuhan adalah kita, kita adalah Tuhan. Siapa yang telah memahami hakikat ini dan telah tersingkap padanya realiti, gugur daripadanya kewajipan. Ibnu Arabi tidak. Dalam mazhab Ibnu Arabi, kewajipan tidak gugur. Sebab itulah orang lebih banyak terpedaya dengan Ibnu Arabi berbanding dengan Ibnu Sab'in dan lain-lain. Walaupun hakikatnya pengikut Ibnu Arabi yang belakangan tidak melihat ada beza antara mazhab dia dengan mazhab Ibn Sab'in. Dan ana suka nak tanbih perkara ni di awal kelas kita, supaya tuan-tuan dan puan faham bahawa wahdatul wujud itu lebih kufur. Dan dia bukan matlamat tasawuf. Dan tasawuf berlepas diri daripada pahaman ini. Dan ini bukan ubudiyah. Ini adalah kufur. Ini adalah syirik yang terbesar. Walaupun seperti mana kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kebanyakan orang yang menerima wahdatul wujud tidak faham. Wahdatul wujud ni, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tasawwuruhu kafin fi ibtalih.
Memahaminya sudah cukup untuk kita kata dia adalah perkara yang batin. Tetapi untuk fahamnya sukar dan susah. Memerlukan pemahaman yang begitu mendalam tentang falsafah. Especially falsafah muta'aliyah, Gnosticism. Memahami betul fahaman batiniah dengan lebih saksama. Dan dia benda yang agak sukar untuk dibuat oleh orang, jangan kata orang awam, ahli kalam pun dia tak boleh faham benda ini. Ada satu orang, dia kata tak salah perkataan Hamzah Fansuri kata kita ini daripada wujud kepada wujud. Daripada ada kepada ada, bukan daripada wujud. Daripada ada kepada ada. Kerana dia kata kita ni dulu ada dalam ilmu Allah sebelum kita ni ada di dunia luar. Ana heran di Malaysia ini berpahaman Asy'ariyah wal Maturidiyah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Sedangkan perkataan Hamzah Fansuri ini kalau diukur dengan pahaman Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah adalah salah. Kerana kita tak boleh kata apa yang dalam ilmu Tuhan itu sebagai ada. Ya. Perkataan Hamzah Fansuri ini hanya boleh diterima jikalau kita mengambilnya ditakwilkan dengan pahaman Mu'tazilah bahawa al-ma'dumu syai', bahawa benda yang tidak ada sebelum ia ada, dia ada. Macam mana perinciannya anda tak mau cerita panjang. Ya. Sebab dia terlalu filosofikal dan kita bukan kelas falsafah untuk bincang benda ni. Cuma anda nak tanbih contoh bagaimana mereka ni silap faham dan terperdaya. Dan orang yang cakap benda ni bukan orang yang calang-calang. Dia adalah tokoh yang besar dalam dunia tasawuf di Malaysia. Ya, tapi dia nak pertahan waktu wujud. Dalam masa yang sama nak bagi tahu kata depa ni dusta bila depa kata depa berpahaman Asy'ariyah Maturidiyah. Ya. Dan Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam Tabaqat Kubra telah memberitahu awal-awal bahawa pahaman tasawuf Ibnu Arabi ini tidak boleh dipahami dengan mazhab Asy'ariyah. Dia mesti dipahami dengan pahaman Mu'tazilah atau falsafah. Disebut di awal kitab Tabaqat Kubra dia dah abang. Ya. Jadi adalah salah apabila hari ini ada tokoh-tokoh yang menisbahkan diri kepada pahaman Asy'ariyah Maturidiyah ni dia menyokong wahdatul wujud. Dan semakin hari semakin berkembang. Beberapa hari lalu ataupun baru-baru ni tengok ada seminar pula, seminar tentang martabat 7. Martabat 7 ni wahdatul wujud. Nak menghidupkan semula pahaman wahdatul wujud, pahaman martabat 7. Dan mereka cuba memberikan takwilan yang tidak selari sama sekali dengan baik pahaman Ahli Sunnah wal Jamaah Salafiyah maupun pahaman ilmu kalam Asy'ariyah Maturidiyah takkan masuk. Kerana dalam mazhab Asy'ariyah kewujudan makhluk tidak boleh dikaitkan dengan wujud Tuhan. Wujud adalah sifat nafsiyah. Kewujudan makhluk berta'alluq dengan sifat qudrah. Berta'alluq dengan suluhi qadim dan tanjizi hadis. Tidak ada kaitan dengan wujud. Wujud Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Dan wujud makhluk adalah makhluk itu sendiri. Kerana wujud syai' nafsu syai'. Ya. Jadi di sini kita kena berikan perhatian. Ya. Berikan perhatian. Dalam kita nak mendidik diri kita dengan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, dalam kita nak menyenangi suluk menuju Allah Subhanahu wa taala, kita kena betulkan dulu akidah.
supaya selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan fahaman As-Salafus Salih. Tidak keliru. Ya, tidak keliru. Supaya kita tidak mudah dicolek oleh syaitan. Kita nak menuju kepada jalan Allah Ta'ala ni, Nabi SAW dalam hadis yang sahih membuat perumpamaan. Satu jalan yang lurus, di kiri dan kanannya ada tembok, di hujungnya ada penyeru yang memanggil kita pergi kepadanya. Nabi kata yang menyeru di hujung jalan itu adalah Al-Quran, Kitabullah. Yang kalau kita ikut seruannya, kita akan sampai. Di kiri dan kanan ada tembok. Dan di tembok itu ada tingkap-tingkap yang ada kain yang menutup. Dan di atas tembok itu ada pula orang duk panggil, mailah, seloklah. Nabi kata itu adalah larangan-larangan Allah. Yang kalau kita berhenti pergi selok, kita akan terjebak. Dalam hadis yang lain, Nabi buat satu garis yang lurus. Dan di kiri dan kanan garis yang lurus itu ada pula garis-garis yang kecil. Nabi kata yang lurus ini adalah sirat yang mustaqim, jalan yang lurus menuju kepada Allah. Kiri dan kanan itu adalah syaitan yang menyeru. Ya? Kita kena hati-hati. Dan syaitan ni nak menyimpang kita, kalau dia tak dapat dengan syahwat, dia akan buat dengan syubhat. Dan syubhat lebih bahaya lagi. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itulah Nabi pesan awal-awal lagi. Sebelum daripada Nabi nak sebut tentang hati, di hujung hadis, Nabi sebut di awal, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhati faqad waqa'a fil haram. Syubhat ini kena hati-hati. Perkara yang sama-sama ini kena jauhi. Kena ikut aqidah as-salafus salih, aqidah salafiyah. Ya. Jauhkan diri daripada ilmu kalam. Jauhkan diri sejauh-jauhnya daripada ilmu falsafah. Karena kalau kita terjebak dalam dua aliran yang menyimpang ini, ibadah kita tidak akan sempurna. Ibadah kita tidak akan membawa kita kepada matlamatnya. Kita akan tersesat jalan. Hati-hati. Jadi sebagai mukaddimah pada pagi ini, sekadar itu dulu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.